Siapa ulul albab? Orang yang terbuka mata hatinya, yang ada akal nurani, akal dalam, akal nurani. Akal ni tak mau. Akal ni banyak ayat PhD tapi tak kenal Tuhan. Dia banyak saintis tapi tak kenal Allah sebab dia tak ada ini. Akal yang dua ni tak ada. Dia ada tiga. Ya. InsyaAllah kita lanjut pengajian kitab Qalbun Salim muka surat 13. Bawah sekali. Persaksian tentang kebenaran tasawuf oleh ulama ummah. Ilmu tasawuf, kebenaran wujudnya adanya ilmu tasawuf, kebenaran fardu dan wajibnya menuntut ilmu tasawuf. Dia adalah antara ilmu yang fardu ain. Kalau kita tak tuntut berdosa. Ya. 3 ilmu yang difardukan kepada umat Islam. Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. 3 ilmu itu adalah fardu ain. Arti fardu ain ini tak dapat tidak wajib kita penuhi, dituntut. Kalau kita tidak penuhi, hukumnya adalah berdosa. Selagi kita tidak kuasai ilmu ketiga-tiga itu, selama itulah kita terjebak jatuh dalam kancah dosa. Faham ya? Persaksian tentang kebenaran tasawuf oleh ulama-ulama ummah. Terlalu ramai ulama ummah daripada dahulu hingga sekarang yang memperakui kebenaran ajaran tasawuf, malah menggalakkan untuk mempelajari, mendalami dan mempraktikkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Antara mereka termasuklah ulama-ulama yang banyak inilah disebut namanya Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, Imam Malik, mengasas mazhab Maliki, Imam Syafi'i, pengasas mazhab Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, pengasas mazhab Hanbali, Imam Al-Muhasibi, Abdul Qahir Al-Baghdadi, Al-Qushairi, Abu Qasim Al-Qushairi, Hujjatul Islam, Muhammad bin Abdul Hamid Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Nawawi Syarhun Zakaria, Syekh Ibn Taymiyah At-Taqiyuddin, Imam As-Sayyid Syatibi, Ibn Khaldun, Imam Tajuddin As-Subki, Imam Ibn Abidin, Imam Syekh Muhammad Abduh, Rektor Al-Azhar, Amir Syakib Arsalan, Syekh Rashid Ridha, Syekh Muhammad Raghib At-Tabakh, Syekh Ahmad Asy-Syarbazi, Syekh Abdul Hasan An-Nadwi. Ulama baru tu ya. Itu di antara ulama-ulama yang terkumpul dalam mereka itu telah menyebut tentang kesahihan adanya ilmu tasawuf dan wajib pelajarinya. Itu di antaralah yang boleh kita lihat. Syekh Abdul Ala Al-Maududi, Syekh Sabri Abidin, Imam Muhammad Abu Zuhrah, dan ramai lagi lah ulama-ulama yang sejalan, yang sepakat mengatakan ilmu tasawuf itu adalah wajib. Banyaklah yang kita boleh pelajari, insya-Allah. Itu kita antaranya kita dedahkan. Ya, kepentingan menjaga anggota zahir. Tujuan mempelajari ilmu tasawuf ialah membersihkan anggota-anggota zahir supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, tidak elok, untuk menolong hati dapat dibersihkan daripada sifat-sifat yang tercela. Yakni di antara yang membawa kepada dosa ataupun tercela ataupun kotornya hati seseorang itu apabila anggota-anggota lahiriah itu tercebur dalam kancah-kancah maksiat, dosa dan kemungkar. Apabila anggota-anggota kita terdedah kepada kemungkaran, maka dia akan membawa calar dan dosa pada hati kita. Kata Rasulullah,
innamal mu'minun idza adnaba dhanban kana nuqtatun saudah. Rasulullah kata, apabila satu orang mukmin tadi ini melakukan satu dosa, maka berlakulah satu titik hitam di hati dia. Satu dosa dia buat, jadi satu titik hitam di hati. Dua dosa, dua titik. Selalu buat dosa, lama-lama titik itu tak ada titik lagi lah. Dia jadi hitam terus hati. Dia selubungi dengan dosa-dosa. Maka berlakulah, maknanya khatamul qalb, dikhatam, disil oleh Allah hatinya, maka pintu hatinya gelap, telinga hatinya menjadi tuli, ya, dan mata hatinya menjadi kabur, maka dia tidak nampak lagi lah akhirat, tidak nampak lagi akhirat, ya, tak nampak akhirat, dan terusnya dia tidak nampak kemuliaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ni ibadatnya tidak diterima oleh Allah sahih, ya. Sebab itu kita kena faham bahawasanya tasawuf ini dia berkisar atas tiga huruf, yang pernah saya sebut. Tiga huruf ni sama rupa dan bentuk dia, tapi dia punya titik dia berubah. Itulah dasar ataupun prinsip al-mutasawuf yang digubal dan yang dibawa oleh Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu. Pertama sekali adalah huruf kha, titik di atas, bentuk dia, ya, kha. Kedua ha, ketiga jim. Tiga huruf ni sama. Huruf yang pertama kha, ya, berdasar kepada takhalli. Takhalli ni maknanya membersihkan hati daripada sebarang bentuk dosa ataupun sifat-sifat batin yang keji. Ya, Imam Ghazali ungkapkan ada 10 sifat lah. 10 sifat yang buruk yang kita kena hindari. 10 sifat ni wajib dibersihkan daripada hati kita. Maka itu prosesnya dia panggil takhalli, ya, hurufnya kha. Kemudian apabila kita sudah membersihkan hati kita, wajib pula diisi hati itu dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya, sifat-sifat terpuji. Maka di sini perkataan ha dipanggil tahalli. Tahalli. Sebab tu orang Arab ni bila kita jumpa dia tanya kaifa haluka. Hal, dia tak tanya luar, dia tanya dalam. Luar orang nampak muka kita, badan kita, tubuh kita, pergerakan kita, ya, orang boleh nampak. Tapi dalam orang tak nampak. Maka dia tanya yang dalam. Hal, perkataan tahalli, ya. Bagaimana keadaan kamu? Kaifa haluka. Bagaimana keadaan hal kamu hari ini? Kita jawab apa? Bi khair, baik. Ya. Betul ke tak betul bi khair ni? Itu kita punya sendirilah. Jadi nampak bi khair maknanya eloklah, ya. Tidaklah ada apa-apa yang boleh meragukan kita lah. Kalau dia kata khair, kita tak ragu lagi lah, ya. Itu dia antara contoh yang kita sebutlah. Jadi perkataan tahalli ni mengisi. Macam tempayan lah, tempayan kita nak bersih, nak isi ayat gula kan. Kita kena bersih dulu tempayan tu. Itu panggil khal, takhalli. Bila sudah bersih tempayan tu, kita kena isi lah. Jangan biar dia kosong. Maka diisi dengan madu, dengan ayat gula dan sebagainya. Itu dia panggil hal, tahalli. Jadi pertama, khal, takhalli anis sifatil mazmubah, membersihkan hati daripada segala sifat-sifat yang terkeji. Kemudian hal, tahalli minas sifatil mahmudah, kemudian mengisi pula dengan sifat yang terpuji. Kemudian jim, baru layak kita menghadap Allah. Tajalli ila rabbah, itu kataan jim. Ini mengikut konsep Ghazaliyah, Imam Ghazali, ya, yang susun ni. Itulah tasawuf. Tasawuf itulah dia, ya. Bersihkan dulu sifat-sifat yang terkeji. Jadi kita nak tahu sifat-sifat ni, kita kena mengaji lah, kena ikut kuliah, ya. Akan didedahkanlah, guru-guru yang mengajar ilmu tasawuf ni akan dedah kepada kita apa dia sifat-sifat terkeji tu. Kalau kita tidak mengaji, kita tak tahu sifat-sifat tu. Kita duk bawa sifat tu sampai masuk kubur, ya. Bawa sifat dengki, hasad sampai masuk kubur, ya. Bawa sifat-sifat tamak sampai dalam kubur, ya. Bawa sifat-sifat putus asa, ya,
dan masuk ke dalam kubur, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah hantar kita ke bumi, ke dunia ni bersih. Kita kena kembali kepada Allah juga bersih. Kita bertanggungjawab untuk membersihkan. Ya, maka itu Allah Taala utus Rasul. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk meluhurkan budi dan pekerti. Budi dalam pekerti luar. Budi dalam pekerti luar. Kita panggil budi pekerti, ya. Itu kita dipahamkan. Baik. Belajar ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain. Al-Imam Syafi'i berkata, ta'alam falaisa al-mar'u yuladu 'aliman wa laisa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Itu perkataan Imam Syafi'i. Belajarlah kerana tidak ada seorang pun yang lahir sebagai orang yang alim. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Quran kata. Ya. Allahu yakhrujuhum di mana Allah telah mengeluarkan kamu wahai manusia, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Nampak dah? La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa, blank, nil. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah bagi kamu pendengaran, Allah bagi kamu penglihatan, dan Allah bagi kamu hati-hati. Afidah tu hatilah, satu bahagian. Hati ini dia ada lima bahagian, lima bahagian hati itu. Pertama dia panggil afidah. Fuadun, itu bahasa dia. Fuad. Ya, dia suatu platform untuk kita isi dengan ilmu. Itu kita panggil fuad. Dalam istilah yang kita boleh faham dipanggil faham. Sebab itu kita dah sebut benda tu kan. 3 perkara kita penting. Kalau Allah tak bagi 3 perkara dekat kita, kita akan jadi hamba Allah. Kita tak jadi hamba Allah yang soleh, jadi hamba Allah yang talih. Sod pasang alif. Jadi tiang, nama dia talih. Talih ni maknanya orang yang durjana. Ya. Buang alif jadi salih. Orang yang berikan manfaat kepada dirinya sendiri. Itu panggil salih, ya. Maka tak dapat tidak ada orang pun bangun dengan ada alim, jadi terus jadi ilmu, terus jadi ulama, tak ada, ya. Kita kena belajar. Seperti yang kita sebut juga, kita kaitkan di mana Allah Ta'ala jadikan manusia ni, dia bagi akal. Dia bagi akal kita bila umur kita dah sampai 22. Akal kita dah tak bertambah lagi lah. Ya, umur kita 22, manusia, akal kita tak bertambah lah. Banyak tu ya. Ya, dia punya volume banyak tu. Kita kena suburkan akal tu. Kita kena bajai dia dengan ilmu. Kalau tidak dibajai dengan ilmu, akal tu jadi jumut, jadi beku. Nampak ya? Jadi kaku. Dia tak boleh bergerak dengan lebih bebas. Sebab tu perlu dengan ilmu. Sebab tu Nabi kata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa nak dunia, nakkan kebaikan kebahagiaan dunia dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa nak akhirat, kebahagiaan abadi di akhirat, juga wajib dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa berkendakan kedua-dua, wajib dengan ilmu. Ya, ilmu ada dua. Ilmu ada dua. Ya. Satu ilmu yang aneh, kedua ilmu yang tidak aneh. Siapa kata ni? Yang kata ni bukan ulama, pakar bedah. Seorang doktor pakar bedah yang telah meluk agama Islam, yang buat pembedahan kepada jasad Firaun. Dr. Maurice Bucaille, ya, dia Islam, dia kaji, dia ada tulis buku kan, Science, Bible and Al-Quran. Dia ada tulis buku, ya, Science, Bible, Al-Quran. Ya, Al-Quran dengan sains tak bertentangan, tapi Bible dengan sains bertentangan. No, dia nak habaq kata Quran tu sahih, betul. Ya, suatu kitab yang autentik,
Ya, Arab kata qat'iyah. Itu maka disuruh pegang pada Al-Quran. Maka dia kata Al-Quran itu adalah ilmu yang paling aneh, exotic science. Orang putih kata ya, Quran itu adalah ilmu yang aneh. Didatangkan pula dengan Rasul mengupas janji akan Al-Quran itu sebagai al-bayyinah. Maka Prophet Nabi kita Muhammad SAW juga adalah ahli sains yang aneh, dia kata. Hebat kita tak sampai ke situ, faham Nabi adalah ahli sains yang paling aneh, nampak ya. Kemudian ilmu-ilmu yang lain yang cabang sawang dia, macam kita belajar sekarang lah, ilmu kedoktoran, ilmu architecture, ilmu pertanian, all the logi lah, kita faham itu masuk dalam kumpulan non exotic science, sains yang tidak aneh, dia lebih kepada sunnatullah, tidak aneh apa-apa. Itu hanya untuk memberikan sebagai suatu nikmat hanya kepada manusia, sebagai nikmat yang sementara. Segala ilmu-ilmu duniawi yang kita belajar ni hanyalah untuk memberikan sedikit kebaikan kepada kita di dunia, tidak kekal. Ya, itu yang kita ada makanan, kita ada berbagai ilmu, dan itu untuk membantu kita. Macam kita singgah R&R lah, kita berjalan singgah R&R, kita makanlah apa dia R&R tu, dekat tu lah. Lepas makan kita berjalan lagi. Macam tu lah dunia ni. Itu kata Dr. Maurice Bokill. Ini saya dengar sendiri mulut dia tu, sebab saya hadir seminar Al-Quran Antarabangsa di Pusat Islam 20 tahun dulu, cerita dia 20 tahun dulu. Dia bentang ke atas kerja berkenaan dengan Firaun. Dia bentang ke atas kerja, Dr. Maurice Bokill, dia bentang ke atas kerja. Dia kata Firaun mati bukan pasal tenggelam, dia mati kerana dipukul. Kepala dia, tengkorak dia ada bekas pukul kosong di daya, dipukul dengan penukul besi. Nampak tak yang pukul itu orang dia sendiri. Nampak tak? Maka kebetulan dia nak masuk, masa itu dia punya kereta kuda tu bawa dia masuk dalam laut. Ketika dia kena pukul itu, kereta kuda yang dia bawa kereta kuda tu bawa heret dia masuk dalam air. Nampak tak? Itu kata dia lah. Jadi dia mati itu bukan kerana tenggelam, mati kerana dipukul. Kebetulan dia dipukul, dia mati, dia masuk dalam air. Itulah katanya. Baik, wallahu a'lam lah. Kata kerja tu ada dengan saya lah, dalam bahasa Inggeris, disusun oleh Dr. Maurice Bokill, di hadapan lebih kurang 300 orang lebih kandidat, para muallim, ulama, pakar-pakar saintis yang datang dalam majlis dia. Wallahu a'lam. Dan saya pun sempat bersalam dengan dia, Dr. Maurice Bokill. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita ambil lah sebagai dasarnya. Dia mengata dapat tidak. Kata Imam Syafi'i, tidak ada satu orang pun lahir pada dunia ini dapat ilmu. Maka kita kena isi ilmu lah. Ilmu apa yang kita kena isi? Ilmu yang tiga yang wajib. Yang wajib lah, yang penting yang wajib lah. Wajib ni yang fardu ain. Yang pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fiqh, ketiga ilmu tasawuf. Bujuklah masa Mongol menyerang Baghdad, dia bakar habis semua kitab-kitab. Dia terlepas pandang kitab-kitab tasawuf, kitab fiqh, kitab tauhid, dia terlepas pandang. Maka tu kita dapat mengaji hari ni. Allah pelihara. Kitab-kitab lain habis. Kitab ilmu perubatan lah, all the ilmu-ilmu yang lain semua habis. Sehingga dia kata 8 hari Sungai Tigris, Sungai Dajlah Tigris tu hitam dengan dakwat. 8 hari. Mongol ni tak ada ilmu, tak kerti, jahil, dia bakar habis. Tapi itu pun tak habis lagi pun kitab. Sir Stamford Raffles yang buka Singapura. Kata buka Singapura lah, bukan dia yang buka. Para misuara yang buka. Dr.
Sir Stamford Raffles 1817. Dia datang Singapura, dia pungut habis segala kitab-kitab. Ulama-ulama ni bawa balik ke England, diterjemah dalam bahasa Inggeris. Tapi dia pun dia terlepas pandang, dia tinggal kitab-kitab tauhid, kitab fiqh, kitab tasawuf. Sedang itulah kitab yang paling penting. Nampak ya? Dia ambil semua kitab-kitab berkenaan ilmu dunia. Sir Stamford Raffles 1817. Subhanallah. Ya. Jadi adalah kitab-kitab tu. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala pelihara. Kitab-kitab tu masih ada sekarang. Maka wajiblah kita pelajari kitab-kitab itu, iaitu kitab tauhid yang pertama, kitab fiqh yang kedua, kitab tasawuf. Inilah ilmu yang kita nak bawa untuk membentuk peribadi kita sebagai seorang hamba. Tanpa ilmu ini kita tak jadi hamba Allah. Ya, tak jadi hamba Allah. Kita sama dengan binatang, tinggi sikit pada binatang kerana kita ada akal. Ya, dipanggil hayawanun natiqah, hayawan yang berakal. Itu aja lebih sikit. Tanpa ilmu-ilmu yang tiga tadi, kita jadi hamba Allah. Kita kena faham dulu, hadirin ya. Mission kita dia hantar mari ke bumi ni, Allah hantar kita mari ke bumi ni atas dua mission. Pertama sebagai khalifatun fil ard, khalifah Allah di muka bumi. Untuk takbir bumi sementara. Takbir bumi ni supaya kita dapat aset, dapat buat, kita dapat menjali, kita dapat mengambil ya manfaat daripadanya untuk kebaikan akhirat kita. Dialah nak tempah kita punya pahala, nak tempah rahmat, nak tempah syurga. Ilmu dunia itulah ilmu yang boleh sampai ke akhirat lah. Itu kita faham ya. Maka kita dapat tidak. Jadi kita dihantar bagi ke dunia ni sebagai khalifatun bil ard. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah hantar kita sebagai abdullah, hamba Allah. Jadi kita kena jadi hamba Allah lah. Ya, bukan hamba dunia. Ya, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Allah jadikan dunia untuk kamu, tapi kamu untuk akhirat. Kamu bukan untuk dunia. Kena salah faham ya. Kita kena tahu dulu. Allah jadikan dunia ni untuk kita, tapi kita bukan untuk dunia. Kita pula untuk akhirat. Balik. Dunia ni hanya sebagai satu, seolah-olah kita bayangkan macam satu ladang tanaman, bercucuk tanam, manfaat untuk dibawa ke akhirat. Itu saja tujuan dia. Ya. Itu dia katakan tadi, ini kepentingan dunia. Anggota-anggota zahir, sambung lagi. Anggota-anggota zahir yang perlu dibersihkan itu ada 7, iaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, kedua tangan dan kedua kaki. Dia bab terus anggota-anggota ni wajib kita kena bersih. Sebab tu tasawuf ni dia akan dulu masuk dalam proses pembersihan anggota. Masuk tasawuf tu dia mesti terima itu dulu. Ya. Kita nak masuk tasawuf, kita kena kenal anggota dulu. Semua kitab-kitab tasawuf akan mula dengan bab ni dulu. Nak jaga mata, nak jaga telinga, bagaimana jaga lidah, bagaimana perut, kemaluan, kedua tangan dan kedua kaki. Itu kena dibersih dulu. Perlulah diingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan nikmat-nikmat yang besar kepadamu, iaitu anggota-anggota badan yang wajib kamu jaga dan syukuri. Ya. Di bawah ada 5 jenis nikmat. Nota kaki dia. Dalam Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali menyebut ada 5 jenis nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama sekali harta benda dan kekayaan. Nikmat ini merupakan nikmat yang paling rendah. Bukan paling tinggi. Harta benda tu yang paling rendah. Ya. Kalau kita ada di rumah, 1 bulan kita boleh ada 4 kampit beras. 10 kg. 4 kampit beras. Kita makan 4 kampit ya? Tak. Ya. Yang masuk rongkong kita hanya mana? Yang tu je kita punya. Yang masuk rongkong. Ya. Yang tak masuk rongkong tu bukan kita punya. Itu kita kena faham dulu. Sebab tu dia pakai nikmat yang paling rendah. Tinggal lagi ahmak, mata je tengok. Nampak tak? Ya. Di Mekah tu, lepas-lepas musim haji, sekarang saya tak tahu lah. Sebab saya pun tak pergi dah, 4-5 tahun tak pergi. Ya. Habis-habis musim haji nanti ada orang kaya kan, dia bawa nasi minyak dengan ayam. Ya. Nanti mari dengan apa? Dia mari dengan apa nama? Dia mari dengan kontainer. Ya. Dia berhenti tepi jalan, sedekah.
Semua pakat ambil lah. Ya? Nasi sabil dia panggil. Semua pakat ambil sekotak. Masak siap lah. Nasi minyak dengan ayam sebelah. Ayam suku. Ayam potong 4. Nampak tak ya? Maka berebut yang ambil. Yang berebut yang ambil tadi bukan ambil 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Dia seorang. Tengok. Ahmak, tamak. Nak makan macam mana? Itu manusia. Itulah harta dia panggil rendah, sebab tu kita harta dunia ni rendah nilai dia. Dia punya ahmak aja berat, ya. Tamak dia lebih. Ya. Dah berebut 1 kotak, tadi pusing lagi main. Beratok lagi. Nak 1 kotak lagi. Nampak? Ya. Balik tak makan. Suap 2-3 suap tak makan. Itu katanya, sebab tu kita harta benda dunia ni hanya sebagai nikmat yang paling rendah. Ya. Cuma kita punya ahmak tu tinggi, ya. Keinginan perut itu tinggi. Itu paling lah. Sebab tu kita diwajibkan berpuasa, ya, setahun sekali 30 hari kerana kejahatan perut, ya. Ahmak perut tu kita dia ajak dengan berpuasa, nampak. Tapi tak edit lah, sebab kita tak ikut kaedah puasa yang sebenar. Dia lagi teruk jadi, ya. Nak buka puasa tu mengikut mana-mana statistik daripada JAKIM, kan. Bulan puasa lah umat Islam mubazir makanan paling banyak daripada bulan-bulan lain, ya. Umat Islam mubazir makanan yang paling banyak di bulan Ramadan. Kenapa? Sifat ahmak dan tamak tu yang tak dapat tidak, ya. Nak pergi buka puasa tu semua nak beli belaka pasal Ramadan, ya. Semua nak beli belaka kalau boleh. Makan tak macam mana? Minum segala hayak, serbat, dah boleh tak dia masuk dah. Dia tak. Lepas sekeping kuih dah tak boleh telan lagi. Tapi yang ada tadi ni, pakai tak makan lah. Nampak? Ya, tu buang. Inilah di antara satu fenomena realiti yang berlaku dalam kalangan umat Islam, satu kelemahan yang amat ketara, ya. Ya, maka itu nikmat harta benda ni ada nikmat yang paling rendah. Kedua, kesihatan. Ia tidak boleh diukur dan lebih berharga jika dibandingkan dengan nikmat kekayaan. Tidak. Orang kaya dengan kesihatan yang mana penting? Kesihatan lah penting. Ya, sudah kan? Saya pernah cerita kan, kawan saya sendiri, jutawan, ya. Jutawan, ya. Tidak. Bila mai makan kenduri baru tahu. Kalau tidak kita tak tahu dia tu lagu mana, kan. Bila orang jemput makan kenduri, dulu kenduri pakai hidang, 4 orang. Satu hidang, lah ni buffet. Ya, buffet kita tak nampak lah, kan. Tapi kalau satu hidang kita boleh kenal lah. 4 orang satu hidang, dia pun duduk satu hidang dengan saya. Apa abang Ustaz? Lama tak nampak. Alhamdulillah. Buka lah, kita pun mulalah makan 4 orang. Dia tak makan. Dia jutawan ke? Kaya, ya. Ya. Dia tengok aja kurma, tengok ya daging, tengok dalca, ya. Tak makan. Saat lah. Dia pergi kat kereta dia, BMW 7 seri punya. Oh, hebat. Tu lah. Orang kaya kena pakai kereta mewah ya. Dia bawa keluar Tupperware, kan. Dalam Tupperware tu ada Nestum. Tu dia. Dia boleh makan Nestum aja. Masya-Allah, ya. Kecil-kecil baby pun makan kanji, tua makan Nestum. Ya. Dia tak dia makan yang lain. Kita yang 3 orang tadi, lahap semua. Ya. Satu share kita dapat tambahan. Dia main duduk, dia buka Tupperware dia makan. Saya kena makan ni saja Ustaz. Pasal apa? Ulcer. Perut dia ada ulcer. Ya. Dia ni orang gastrik. Gastrik tu dah melampau dah, ya. Sampai jadi luka dalam perut. Tak boleh makan lagi dah. Kalau kari, gulai apa tak boleh makan. Ya. Dia kena makan Nestum ya. Tengok tu. Yang mana penting, kaya kan kesihatan penting. Kesihatan penting. Maka kesihatan tu adalah rezeki. Sihat tu adalah rezeki. Rezeki. Nampak ya? Tapi nak sihat kena afiat. Kena afiat dulu. Dalam tu kena elok. Baru sihat. Baru di luar tu sihat ya. Kalau dalam tak afiat, dalam tu ada sifat tamak, ada haloba, ada hasad, ada dengki. Nampak tak? Maka dia tak akan sihat. Sebab dia akan pulun yang bukan-bukan. Nampak? Dia akan makan yang tidak-tidak. Tidak. Ya? Tidak. Sebab tidak afiat. Sebab tu kita baca doa kunut. Kita tak minta sihat dan kunut. Wa'afini fi man afaita. Al-Imam Syafi'i memilih hadis sembahyang subuh ada kunut. Imam Syafi'i seorang aja. 3 imam lagi tidak. Ya. Sebab Imam Syafi'i dia tengok pada dia pandang jauh. Banyak aspek dia tengok. Maka hadis yang dibawa oleh Rasulullah, di mana Rasulullah
tidak meninggal, terus bersembahyang subuh sehingga Rasulullah meninggalkan dunia. Maknanya sepanjang hayat Nabi baca kunut subuh. Itu yang dipakai oleh hadis yang diterima oleh Imam Syafi'i. Maka dalam mazhab dia subuh ada kunut. Rupanya antara dalam doa kunut tu ada doa yang paling penting. Wa'afini fi man afaita. Rupanya afiat tu penting ya. Ya Allah, afiatkanlah aku seperti yang telah Engkau afiatkan mereka yang diafiatkan. Ya, penting. Bila ada afiat, dalam dia elok. Afiat di dalam elok. Dalam dia punya sifat-sifat dia tak ada tamaknya, tak ada alobanya, ya. Ada redanya, ada tawakalnya, ya. Ada harap, ada rajaknya, ya. Ada hayak malunya, ya. Maka dia akan makan yang baik, makan yang terbaik. Maka dengan sendirinya kesihatan adalah. Tapi bukan semua sihat yang afiat. Nampak tak? Dia boleh makan semua, ya. Orang-orang kafirin kan macam-macam boleh makan kan, ya. Sampai benda yang haram semua boleh makan kan. Ya. Dia tidak ada afiat. Dia ada sihat, belum tentu ada afiat. Tapi orang afiat garanti ada sihat. Sebab tu dalam doa kunut kita minta afiat, tak minta sihat. Ya. Afiat ni dia tak ada rawatan lahiriah, tak ada klinik memberi sihat, tak ada. Klinik beri sihat ada, afiat tak ada. Dia tak. Ya. Doktor bagi saya pil supaya saya banyak sabar. Dia tak ada. Suplemen yang saya makan saya boleh sabar, tak ada. Doktor kata saya pun tak sabar. Patient tak beramai. Kan? Apa pun nak buat, ya. Doktor pun jual benda-benda lain. Ya, doktor jual sabun. Doktor kan, dia ambil kepentingan jual sabun. Saya ada produk baru, dia kata, Ustaz. Nampak tak? Doktor pun jual sabun ke? Dia takut cara ni tak dapat banyak patient, tak ada kan? Masya-Allah kan? Itulah. Itu kita kena faham ya. Afiat penting daripada. Kesihatan ni adalah rezeki. Mengikut Ibn Ruslan, kita ada 10 rezeki kan? Saya dah cerita dah pada tuan-tuan, banyak kali dah sebut. Rezeki ni ada 10. Duit nombor 10 tau. Rezeki duit nombor 10. Rezeki yang pertama sekali Islam. Kalau tak Islam habis kita tak jumpa Allah, tak jumpa syurga. Ya, azab sepanjang hayat. Kedua, iman. Ketiga, afiah, bukan sehat. Yang keempat baru sehat. Yang kelima, aman. Aman, tenteram, tak ada bala, tak ada musibah. Rezeki itu. Ya, tenang. Ya, sakinah. Itu rezeki. Ya. Ada sifat kasih sayang dalam diri. Sayang. Semua dia buat benda dengan sayang. Ya. Sayang tu ada rezeki. Bukan semua orang ada sifat sayang dalam tu. Tak ada. Silakan muazzin, kita azan dulu kemudian kita sambung lagi. Silakan. Ya. Ya. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Kesihatan nikmat Allah. Yang kedua yang paling penting, sebab tu ilmu kedoktoran merupakan ilmu yang tertinggi, berstatus, ya, ilmu yang terbaik, ilmu yang paling terpuji adalah ilmu kedoktoran. Ya, maka itu Ar-Razi, seorang filosof Islam, seorang pakar, doktor bedah, dia kata, ya, orang ni lah yang patutnya beriman kepada Allah. Pakar bedah ni kalau dia tidak beriman kepada Allah, dialah manusia yang paling celaka di dalam bumi ni, kata filosof Islam Imam Ar-Razi, ya. Sebab melalui ilmu kedoktoran ini kita dapat mengenal, ya, kestabilan, kesempurnaan jasad manusia. Di situ kita akan nampak kebesaran Allah, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafi laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dalam kejadian langit dan bumi, dalam kesekitaran malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran kewujudan Allah Subhanahu wa taala bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang ada, yang terbuka mata hatinya, yang ada akal nurani, akal dalam, akal nurani. Akal ni tak mau. Akal ni banyak ayat PhD tapi tak kenal Tuhan. Dia banyak saintis tapi tak kenal Allah sebab dia tak ada ini.
Akal yang dua ni tak ada. Dia ada tiga. Ya. Dia ada atas ni tiga. Sini dua. Islam faham kita ada 5 akal, bukan satu. Otak ada 5, mesti akal pun ada 5. Betul tak? Tu ya. Itu kata Imam Ghazali. 3 di atas, 2 di bawah. Jadi di bawah ni yang penting. Kita orang Islam yang beriman kepada Allah, dia kena ada 2 ni. Dr. Hamka kata akal budi. Ya, Dr. Hamka istilahkan dengan akal budi. Nampak? Dialah membentuk budi kita. Kalau akal tidak ada budi. Bila tidak ada budi, tidak ada pekerti. Nampak? Ya, ini kata Dr. Hamka. Ya, faham? Jadi kita kena apa? Dia makna ilmu kesihatan ni kita dapat mengenal. Sebab tu semua ulama-ulama Islam, hampir ke semua ulama-ulama Islam yang muktabar, mereka kuasai ilmu kesihatan, ilmu kedoktoran. Imam Syafi'i sendiri, ya, dapat menguasai ilmu kedoktoran dengan begitu luas sampai tahap dia boleh sebut bila nak mati. Dia boleh habaq satu orang ni bila nak mati. Bertahap tu Imam Syafi'i dia test kawan dia sendiri. 2 orang kawan dia test. Dia sebut hang ni mati sekian hari bulan, sekian tarikh, sekian sebab, sekian sebab ada penyakit. Dia habaq pula. Hang mat sekian. Calik tulis. Betul. Sampai hari ketika yang berkenaan mati dua-dua. Dia bakar orang kitab tu. Kitab kedoktoran dia bakar. Dia takut dia bisa orang kuasai kitab tu, semua pakar lebih. Semua jadi tukang tenung pula. Ya. Betul? Ya, nah. Di Batu Cave kan ada yogi orang India, Hindu, yogi apa ni kan. Dia tengok tapak tangan. Banyak orang kita pergi tengok, menteri pergi tengok. Ya, tengok perjuangan dia macam mana. Tengok tapak tangan. Palmistry, ilmu palmistry, ilmu tengok tapak tangan kan. Ya. Ini semua perubatan termasuk dalam bidang perubatan. Ya. Dia boleh tengok, dia boleh baca orang-orang tu, dia boleh habaq. Ya. Sampai dia boleh habaq bila nak mati. Ya, yogi-yogi tu yang ada di Batu Cave sekarang ni kan. Banyak orang kita pergi tengok. Ya. Bagi kita tidak benar tak? Engkau Islam, kita tidak dibenarkan pergi tengok, tak boleh. Tengok kan. Dia orang besar pergi tengok kan. Dia boleh jatuh ke boleh naik ke. Kan? Semua ada situ, ada tapak tangan dia. Kan? Ada yang suruh berhenti, hang kena retire, tak boleh jadi menteri lah. Sampai tahap tu, sampai tahap tu kan. Semuanya ada di sini tapak tangan kita. Sebab tu kita takbir, kita angkat 2 tapak tangan kepada Allah. Ya. Takbir kita mula dengan mengangkat 2 tapak tangan. Ya, ada pula di situ. Di situ ada semua. Ya. Kalau kita baca Quran, bagaimana Musa menghadap Firaun, menghadap tukang sihir Firaun. Bila sampai Tuhan kata, masukkan tangan kanan kamu di bawah dalam ketiak kamu. Tuhan suruh Nabi. Dalam Quran ni, ini cerita Quran. Bila kamu sampai depan ahli sihir tu, kamu keluarkan tapak tangan kamu tunjuk kepada dia. Ya. Tapak tangan tu akan keluar cahaya. Allah kata bukan sopak. Dia putih bersih keluar cahaya, dia bukan sopak. Ya. Tukang-tukang sihir tu tahu, dia tahu ilmu tapak tangan ni. Dia dapat tengok tapak tangan Musa. Dalam tapak tangan tu kata Firaun akan jatuh. Firaun akan mati. Firaun akan kalah. Musa akan menang. Tukang-tukang sihir ni terus tunduk kepada Nabi Musa. Nampak tak? Sebab dia nampak apa ada tapak tangan tu. Ya. Okey. Pencetus revolusi Perancis, Napoleon Bonaparte. Nampak tak? Dia ada tulis satu buku. Buku tu Palmistry nama dia. Kat saya ada buku tu. Palmistry. Ada tapak tangan besar, Napoleon Bonaparte. Ada kat saya. Nampak tak? Ya. Buku tu orang hadiah lah. Ya. Dalam bahasa Inggeris. Dalam tu ada ilmu tengok tapak tangan. Tapi saya tak ngaji. Ya. Tinggal dia lah, tak baca. Baca muka dia punya mukadimah ya. Tak belajar ilmu tu kan. Jadi jenuh pula orang macam cari saya di rumah. Kan? Penuh beratok lah tengok tapak tangan kan. Kacau kan? Dah ada ilmu tu kita nak buat lah. Betul tak? Kita nak uji. Dah tentu. Ya. Ini fahamnya kita ambil kesihatan ya. Di sinilah memberi erti bahawasanya ya, apa yang kita faham di sini, kesihatan nikmat Allah yang kedua. Ketiga, sempurna anggota tubuh badan dan panca indera kita. Sempurna. Ia mesti disyukuri dan dihargai kerana apabila salah satu daripadanya sakit atau hilang,
ia boleh mengganggu perjalanan aktiviti seseorang, betul tak? Ya, anggota kita mesti lengkap sempurna. Ya, maka itu sebaik-baik, ya, sebaik-baik kesempurnaan anggota kita tadi adalah dengan kita bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergerakan solat tu adalah di antara pergerakan kaedah senaman yang paling baik, riadah yang paling baik. Ya, senaman kan, sehingga tentera-tentera Korea, tentera-tentera Cina jadikan sembahyang tu sebagai senaman. Senaman dia kan. Tentera Korea, ya, Korea Selatan, bukan Korea Utara. Tak tahu Korea Utara, tak tahulah. Selatan. Kemudian Cina, tentera-tentera Cina, ya, dia akan berlatih. Dia lakukan satu senaman pagi-pagi. Senaman tu macam sembahyang kita. Dia qiyam, dia ada rokok, dia ada sujud, nampak? Dia angkat tangan, ya, sebiji. Sebab daripada itulah pergerakan anggota yang terbaik. Kita duduk jogging, lari itu tak bagus, tak baik. Ya, orang duduk jogging kan, tak bagus. Ya, itu tidak baik. Islam mana ada lari? Tak ada. Dalam Islam tak ada lari, ya, tidak ada. Tak ada satu urusan yang disebut lari, tak ada. Cuma bunyi berlari-lari anak lah. Ya, dia panggil apa? Dia panggil ramal. Ramal ni kita berjalan cepat sikit lah, bukan lari, berjalan cepat. Ya, ketika kita buat haji di mana haji yang pakai ihram, tawaf yang pakai ihram, baru ada ramal. Tawaf yang tak pakai ihram tak ada ramal lah. Ada dua kan tawaf, satu tawaf yang pakai ihram, iaitu tawaf kudum, tawaf umrah. Nampak tak? Tawaf haji yang dia punya apa nama, di mana dia punya tahlul berlaku dengan tawaf, bukan berlaku dengan lontar. Apabila orang tu tawaf, dia tentu tawaf dengan ihram. Maka tawaf yang pakai ihram ada ramal. Ramal ni kita jalan cepat sikit daripada lari. Nampak tak? Tapi kita kata lari, ya, pakat lari kan, tak betul, ya. Itu tak betul. Dalam sa'i ada lari, dia panggil ramal juga, ya. Bila sampai kita di tiang hijau, antara hijau dengan hijau, kita pun ramal, ya. Itu bagi sa'i. Sa'i satu, ya, rukun, kan. Lagi Nabi kata bila kamu lalu di satu kawasan sepadan di Hijr. Hijr itu nama lama. Di situ dapat kita melihat Bukit Bukau, di mana dia orang tebuk bukit buat rumah. Dulu ni berlakulah di mana ada satu masyarakat, satu generasi yang dia panggil kaum Samud, ya, di mana mereka diutus Allah akan Nabi Allah Saleh, ya. Depa ni telah melakukan kemungkaran yang besar, Allah turun bala. Jadi Nabi kata bila kamu lalu, kamu lintas tang Hijr ni, kamu berlari-lari anak. Sebab tempat tu turun bala, buat menangis. Satu lagi yang disebut oleh Nabi di Wadi Muhashir. Orang buat kerja haji, ya, lepas daripada Arafah pergi ke Muzdalifah, Masy'aril Haram. Lepas Masy'aril Haram tu dia akan jumpa satu kawasan namanya Wadi Muhashir. Di situlah di mana burung-burung ababil bawa batu-batu sijil melontar kepada tentera Abrahah. Maka tempat itu turun laknat. Maka tu Nabi kata barang siapa lintas lalu di Wadi Muhashir, hendaklah berlari-lari anak. Bukan berlari betul, berjalan tu bagi laju. Sebab tu Islam tak ada lari. Nampak? Atau nak abang kata Islam tak ada lari, ya. Semua kita berjalan. Berjalan bagi pantas sikit lah. Macam orang lumba jalan kaki kan. Macam tu lah dia punya laju sikit. Lari tak ada. Sebab tu jogging tak bagus. Jangan jogging. Ya. Bangun malam-malam sembahyang tahajud. Tidak duduk dalam rumah, jangan keluar di luar. Sebab di luar udara kotor. Ya. Malam udara kotor di luar. Jadi kita disuruh tidur. Nampak? Ya, Allah jadikan manusia suruh tidur, duduk dalam rumah, tutup semua, ya. Mula pada maghrib pun tutup dah. Kan Nabi kata, bila masuk maghrib, tutup habis makanan kamu, tudung saji kamu, semua tempat kamu tutup, ya. Sebab dah mula udara kotor. Udara kotor ni habis bila? Masuknya waktu duha. Sebab tu Nabi habis sembahyang subuh, Nabi tak keluar masjid.
Nabi akan tunggu sampai matahari naik, kemudian Nabi sembahyang sunat duha. Masa tu udara-udara kotor sudah dibakar oleh cahaya matahari. Nampak tak ya? Dah bersih, ganti udara elok. Tercebur pula dengan segala kereta lah, dengan asap tu jadi pula. Nampak tak? Sebab tu malam turun pun Allah turun pasal apa? Nak cuci udara kotor. Kita pula pergi jogging ni di luar. Tak cerdik nampak Jelas baik. Kemudian yang keempat, roh ataupun nyawa. Roh paling penting. Roh merupakan nikmat yang paling penting. Roh ni satu makhluk, bukan makhluk. Kalau saya kata makhluk tak betul, sebab tidak ada ayat dalam Quran kata roh tu makhluk. Dia kata roh tu ditiup. Allah sebut satu dalam Quran. Fayanfukhu fihi ruh, maka ditiup roh. Allah tak kata aku jadikan roh. Ruhi, roh aku. Maknanya yang aku jadikan roh tu. Aku jadikan roh tu sebagai suatu perkara yang menyebabkan seseorang manusia itu hidup. Roh saja tak disebut dalam Quran. Roh tu makhluk tak sebut. Lagi satu tak sebut roh tu kena jadi. Kami jadikan roh, tak ada. Cari ayat tak jumpa. Dalam Quran tak ada. Cuma ada sebut dalam Quran, kami tiup roh. Tiup roh. Roh kami. Macam mana tu? Sebab semua datang pada satu Allah. Mana ada lain? Satu. Allah tu sebenarnya yang hidup. Yuhyi wa yumit. Yang kita kena highlightkan bunyi itu. Setiap kali bila kita habis sembahyang, 10 kali kita kena sebut. Sebab tu saya perhati tengok orang sembahyang ni habis-habis bagi salam dia bangun je. Biadab. Orang yang habis-habis sembahyang bagi salam terus bangun. Nampak tak? Kita niat terberak tak apalah. Bangun pergi lah cepat. Irak. Tak ada pasal kan? Bangun. Dia tak kenal Tuhan. Dia tak kenal bahawa Allah tu adalah Malikul Mulki, raja bagi segala raja. Dia tak nampak. Dia tak tahu kata Allah yang menghidup mematikan. Kita kena ada protokol dulu. Kalau kita menghadap raja pun, kita nak keluar bukan boleh keluar begitu saja. Orang menghadap menghadap agung ke raja ke sultan, ambil pingat kan. Dah habis-habis pingat takkan dia keluar begitu. Nak berunduk pun dah kira tu nak unduk berapa langkah pula tu, kena ada pengapit pula buat keluar. Itu baru raja dunia. Menghadap raja bagi segala raja Allah Taala, bagi salam dia keluar macam tu. Dia tak? Mana dia tak kenal. Dia tidak kenal siapa yang dia menghadap. Macam mana sembahyang nak sah? Sebab dia kata tadi, la tusiru ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah itu ibadat melainkan kamu kenal siapa yang kamu sujud. Dia tak kenal siapa yang dia sujud, sembahyang tu mana sah? Tak sah. Nampak? Maka tu habis-habis sembahyang tu janganlah keluar lagi. Duduk menghadap kiblat elok-elok. Jangan berubah. Cara duduk bagi elok macam biasa, macam asal, macam duduk sembahyang tahiyat akhir. Akhsafar 3 kali, sebab Nabi akhsafar 3 kali sunnah Nabi, kemudian bacalah, zikirlah la ilaha illallah, tidak Tuhan melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, di mana Allah itu asa, dia adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulk, baginya segala kerajaan, langit dan bumi semua dia punya, dia raja. Walahul hamd, baginya segala puja-puji, sebab semua dia buat baik. Tuhan tak buat semua yang tak kena. Nampak? Semua sempurna. Kemudian tambah lagi, yuhyi wa yumit, yang menghidup dan mematikan. Itu dia. Nampak? Baru wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, keluarlah. Tu imam pun kali belah kita. Tu imam pun 3 kali. Lepas 10 kali itu, imam akan paling sebelah kita. Nampak? Menghadap kita terus ataupun 180 degree. Itu adab. Sembayang dah habis, kiblat dah habis. Sekarang kita menghadap manusia. Sebab tu kena paling menengok manusia. Manusia lebih mulia daripada Kaabah. Pasal apa? Dia tunjuk bungkuk lagi, ada tu imam kan tak menghadap. Duduk menghadap kiblat habis. Tu imam pun biadab. Tu dia bahasa dia. Nampak? Dia tak hormat manusia belakang. Lepas tu habis-habis bagi salam, Nabi akan kalih. Nabi sendiri habis-habis sembahyang tu. Nabi disebut la ilallah 10 kali.
Lepas 10 kali itu baru Nabi akan menghadap kepada jemaah. Sebab tugas menghadap Kaabah dah habis. Kita sedang menghadap manusia. Laqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Tak pernah ada dalam Quran Tuhan kata kami muliakan Kaabah. Tak ada. Nampak tak? Ya? Imam kena tahu ni. Sebab dia kena menghadap jemaah. Jemaah lebih mulia daripada Kaabah. Manusia lebih mulia daripada Kaabah. Aku menghadap manusia. Tak menghadap sana tunjuk pungkok tak habis. Nampak tak? Ya? Imam apa ni? Imam tak kenal Tuhan. Dan tak kenal manusia, diri dia sendiri sebagai makhluk yang paling mulia. Nampak kan? Faham kita kena ada lagu tu kena tegur macam tu ya. Oh dia faham. Konon nak ambil berkat menghadap kiblat. Kiblat bukan kiblat. Kaabah bukan kiblat doa. Kaabah kiblat sembahyang. Kiblat doa langit. Kiblat doa langit. Nampak? Tak ada tapak tangan. Itu kiblat doa, bukan Kaabah. Maka Tuhan jangan nak tengok Kaabah dah. Paling tengok orang. Ya, bagi salam paling tengok manusia. Tugas sembahyang Kaabah dah habis. Tugas kita sekarang menghadapi manusia. Jamaah di belakang. Ya. Tidak. Baru boleh pimpin. Jamaah pun gaya-gaya malu Allah tunggu. Kalau imam tak menghadap terus menghadap Kaabah, dia berkata mai kita caw. Kita imam tak nampak kita. Kena guna bahasa tu lah. Nampak tak? Ya? Tak gitu lah. Boleh kan? Itu hikmahnya. Ini antara adab imam. Kena mengaji bab tu semua. Supaya kita faham. Lagi. Yang kelima, iman dan Islam. Inilah nikmat yang paling besar dibandingkan dengan semua nikmat di atas. Nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal Islam. Cuba macam tu. Tuhan suka dengar. Itu doa. Doa. Puja-puji bagi Allah. Nampak? Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kami nikmat iman dan Islam. Allah suka dengar bahasa tu, ya. Sebab dua perkara inilah kita dihantar mari ke bumi sebagai khalifah Allah. Jadi iman, jadi Islam. Kita balik kepada Allah juga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Khatib tu bagi tahu tiap kali khutbah Jumaat. Dia bukan rukun khutbah. Nasihat penting dalam khutbah, ya. Ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kamu takwa kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan kamu tinggalkan dalam Islam. Wahai anak-anak qaryah yang laki-laki. Nampak tak? Anak qaryah yang laki-laki yang duduk dalam masjid ni, kamulah sebagai ketua keluarga. Kamulah sebagai pemimpin ummah. Ya. Maka itu kamu hendaklah sentiasa berada dalam Islam. Jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Maka nikmat itu paling besar. Kita tak jumpa Islam, tak jumpa iman. Nanti jumpa tempat nombor 3. Ya. Iaitu jumpa neraka. Ya, kekal abadi. Baik. Sujud syukur kerana dianugerahkan fizikal yang sempurna. Ketika melihat orang yang punya kekurangan daripada segi fizikal seperti buta atau pekak lainnya, sunat membaca alhamdulillazi afani mimma batalaka bihi wa fadlani ala kathir mimman khalaqna tafdila. Ni pakai ni hafal ni baca. Hafal ni apa baca? Ya. Tengok pelik-pelik baca. Ya. Apa pun dah. Ya. Kita ada bawa pandu kereta kan, tiba-tiba kita nampak ada kereta aksiden. Baca ni. InsyaAllah Tuhan pelihara kita tak kena aksiden. Ya. Kita lalu-lalu tengok ada orang lalu lintas jalan, kaki berbalut. Aksiden ke duduk jalan bawa tongkat. Ya. Cepat-cepat kita baca doa. InsyaAllah Tuhan pelihara kaki kita. Ya. Pasal orang main jumpa kita kan, dia kata Allah, pergi cek tadi saya ada gula. Saya akan ni kena diabetik. Orang tu kata, kita pun baca cepat. Baca doa. InsyaAllah kita tak kena diabetik. Tapi jangan makan gula banyak lah. Kita baca doa, dia hentam gula banyak. Tak boleh kan? Sunnah Allah kena jaga. Sunnah Allah tu apa? Gula manis. Boleh bawa mudarat. Itu sunnah Allah. Garam masin. Ya, itu sunnah Allah. Boleh kena pressure kan? Banyak kolesterol kita. Kolesterol kita akan jadi hancur. Menyebabkan darah kita bergaul dengan kolesterol, menyebabkan kita punya ruang pembuluh darah kita jadi sempit.
Jantung kita akan jadi lemah, dia tak boleh pump darah beku. Sebab tak? Itu nak kena jaga kan. Maka kerana itu baca ni doa ni. Hafal doa ni, tuan-tuan dan puan-puan hadirin ya. Tengok apa pelik-pelik baca. InsyaAllah Tuhan lindung kita. Dia ada hadis tu Nabi kata tu. Ya. Bahawa siapa baca doa ni, apabila melihat sesuatu bala atau musibah atau sesuatu yang tidak baik, ya, maka Allah akan pindah kita, ubah. Kita tak kenal lah bala tu. Ya, nah. Istimewa macam tu lah. Kita duduk bawa kereta tengok orang aksiden kan, ya. Ya, kita baca cepat-cepat ni. Sebab kita tak kena aksiden, Allah pelihara kita tak kena aksiden. Tapi bawa kereta elok-elok lah. Ya. Jangan pecut laju pula. Kena ambil kira semua tu nah. Tak ada lah. Jangan kata aku baca kena aksiden juga, hang bawa kereta tak betul. Nampak tak ya? Hang langgar yang bukan-bukan. Itu di antara kita kena faham lah tu. Sunnah Allah kena jaga. Sunnah Nabi, sunnah Allah. Dua Sunnah Nabi dia bawa dalam ajaran kita, membawa kebaikan, membawa rahmat. Sunnah Allah untuk kehidupan. Nampak ya? Makan gula banyak, diabetik. Itu sunnah Allah. Betul tak? Ya. Itu sunnah Allah. Ya. Makan garam banyak, pressure. Itu sunnah Allah. Ya. Korang tidur, kita akan mula menggalakkan kita punya sel bekerja kuat, dia akan jadi lemah. Satu hari kita akan jadi lemah bila kita dewasa, kita tua. Nampak tak? Sebab kita korang tidur. Sebab tu tidur penting. Hari ni jadikan tidur tu rawatan kan. Orang sakit hari ni silap sikit masuk hospital bagi tidur kan. Dulu mana ada, sebab dia baru jumpa. Ya, pakar-pakar saintis baru jumpa tidur ni satu nikmat yang besar, rawatan. Secara lebih kena terapi, antara satu terapi yang paling baik, tidur kena cukup. Sebab tu Allah jadikan tidur malam, sehingga dinasihatkan bila kata malam gelap, jangan buka lampu. Sebab Allah jadikan tidur malam kan, malam tidur, maka tu tidur jangan pakai lampu, jangan ada lampu tidur lah. Nampak tak ya? Tidur kena gelap. Sebab memang sunnah Allah kena tidur gelap, sebab Allah buat malam, dia tak buat siang. Faham? Ya? Maka tu hari ni perubatan moden baru dapat kesan. Rupanya wa ja'alna naumakum subata, Quran kata kami jadikan malam tu sebagai subata. Ulama tafsir subata ni punya luas makna dia ya. Subata tu boleh jadi kesihatan, subata tu boleh jadi ketenangan, subata tu boleh jadi sebagai satu kebaikan yang boleh menambahkan kita punya kesihatan ya. Perkataan subata tu nak kupas makna subata tu ya. Tuhan bawa dalam apa nama, dalam adjektif. Ya, Arab kata apa tadi ni? Mana kata ismun nakirah, Arab kata. Ya, subata, dia subatan lah, tan subak kita baca dengan wakaf jadi mad aiwad. Salah baca man'ud. Orang baca man aiwad, dia baca man'ud. Man apa? Baca man'ud. Eloklah hang tu. Man aiwad. Salah hijau kan. Kacau. Masya-Allah, subhanahu wa taala. Faham? Ini ingat apa ni doa ni ya? Alhamdulillazi afani mimma btalaka bihi wa fadla ala katsir man khalaqna taqdila. Bacalah. Hafal baca, bagi lancak mulut kita, ya. Insya-Allah kita nak masuk hospital, nak pergi ziarah orang hospital, nak masuk pintu hospital tu bacalah ini. Mula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Baru masuk hospital tau. Kita baca dulu kemudian tu baru baca yang ni. Alhamdulillazi afani mimma btalaka bihi wa fadla ala katsir man khalaqta taqdila. Baca. Masuklah insya-Allah. Semua yang sakit tadi ni kita tak kena penyakit tu. Tuhan lindung kita. Nampak tak? Tu dia. Nak keluar rumah pun boleh baca siang. Bagus doa ni. Dia ada hadis Nabi ajak ya. Boleh kan? Ambil gambar tu balik rumah pergi hafal. Alhamdulillah. Bagus tu. Bagi orang muda kita. Alhamdulillah. Ambil. Dalam kitab ni adalah ada dalam hadis ni, banyak hadis, dan kita hukum kitab Sabilul Muhtadin, kitab fiqh ada dalam tu. Dalam Asyad Al-Banjari sebut suruh baca kan. Dia dah lah. Apa-apa mudah kita tengok yang tak elok semua kita baca lah. Allah akan ubah, tak bagi elok. Itulah kelebihan alhamdulillah itu.
penting di depan tu ya. Kita doa baca ya. Segala puji bagi Allah yang telah mengafiatkan aku, nampak, daripada apa yang Allah Ta'ala telah mengujimu dengannya dan telah memberikan kelebihan kepadaku dalam kalangan ramai yang telah dia ciptakan, nampak. Itu makna dia kan. Baik. Lagi. Seperti firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin ayat ni. Yasin kan. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Maksudnya Allah menghalangkan daripada bercakap, kedua tangan mereka beritahu kami dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka usahakan di dunia. Ya, masuk mati je, keluar roh, habis. Mulut kita disil. Ya, lah. Wa tukallimuna aydihim, maka berkata-kata kedua-dua tangan mereka. Tangan ni berkata-kata daripada dunia sampai akhirat. Tangan memang berkata-kata. Nampak tak ya? Ya. Kalau ajak orang-orang apa? Orang pekak kan. Kena pakai tangan lah. Tak. Tengok tangan. Kan? Bahasa isyarat kan. Pakai tangan. Tengok berarti ya. Tangan tu dah cakap lah. Dunia dia cakap. Akhirat lagi lah. Ya. Orang buat salah apa tadi kan. Pencuri, pencakap apa. Dia ambil apa? Cap jari kan. Melekat di dinding di bedak. Cap jari dia bercakap. Nampak? Dia boleh kesan, boleh tangkap. Tu. Kita nak cakap sendiri pun kadang tu kita tak puas, kita guna tangan juga. Nak menjelaskan lagi. Kata-kata kita tu orang guna tangan. Cakap dengan pakai tangan. Jadi tangan tu di antara anggota yang menjelaskan perkataan daripada mulut kita sendiri. Maka di akhirat pun dia akan bercakap. Itu kata Allah. Ya, baik. Setiap anggota badan akan bercakap menyebut perbuatan jahat yang dilakukannya semasa di dunia. Allah firman lagi, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Firman Allah Ta'ala, tidaklah kamu akan berselindung daripada persaksian, pendengaran, penglihatan, kulit-kulit badanmu terhadapmu. Di akhirat semua akan bercakap. Apa kita buat? Kemudian dia kata selepas itu sujudlah, syukur, tetapi secara sembunyi supaya tidak lihat orang punya ukuran tadi ya. Sujud syukur ni banyak kita buat lah. Tiap-tiap malam habis sembahyang Isya, sebelum kita nak tidur sujud syukur dulu. Tapi sujud syukur ni kena ada sembahyang. Orang nak tidur memang sunat ambil wudu kan. Orang nak tidur ni sunat ambil wudu ya. Supaya kita mati dalam keadaan wudu. Tu seorang tidak akan dapat lari daripada persaksian anggota-anggota badannya tersebut. Oleh itu dia hendaklah meninggalkan segala kejahatan sama sekali, kerana setiap anggota badan tidak bercerai daripada manusia. Setiap masa dan setiap tempat, sekarang hamba akan menceritakan 7 pasal tentang semua 7 anggota badan tersebut. Baru nak mula ni. Nak mula kita nak kena mata apa dah. Ni kita baca kemudian lah. Ya, dekat ni dulu lah. Kuliah sekali lagi baru kita cakap bab mata pula. Nak jaga mata, kecacatan mata, kelebihan mata, manfaat mata untuk mencegah dan mensuburkan ya. Kita punya cahaya sampai kalau buka mata hati kita. Nanti kita akan baca kemudian. Jadi sekarang cakap itulah. Kita berhenti muka surat 20 dan kita ambil nanti insya-Allah pada muka surat 21 pada siri kuliah kita akan datang. Boleh faham insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim sayyidina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.